Kau bayangkanlah sejarah budak sekolah pakai seluar panjang ni, sejarah dia Anwar Ibrahim mulakan. Zaman dia Menteri Pendidikan. Ramai anak muda tak tahu sejarah ini. Dia ingat, oh, dia sekolah dulu pakai seluar panjang, dia ingat benda ni automatik daripada dulu ni. Sejak mereka, tak. Aku sekolah pakai seluar pendek. Aku dulu sekolah pakai seluar pendek. Kan satu pakai seluar pendek lagi. Aku merasalah sekolah pakai seluar pendek. Masa tu cikgu pakai skirt lagi. Kan, budak perempuan pakai skirt. Perempuan Islam. Bila Anwar jadi Menteri Pendidikan, dia ubah dasar tu. Yang Islam, lelaki pakai seluar panjang, perempuan pakai baju kurung dan bertudung. Itu bermula Anwar jadi Menteri Pendidikan. Orang yang memperkenalkan pemakaian menutup aurat ini, apakah masuk akal bila dia jadi Perdana Menteri, dia nak suruh pula orang buka aurat balik? Masuk akal tak? Logik tak? Tak logik. Dia yang memperkenalkan, takkan dia nak batalkan balik. Tapi dipercaya oleh orang. Ada yang percaya. Bagi budak muda yang percaya tu, mungkinlah kita tak salahkan dia sebab dia tak tahu. Kan? Tapi cukuplah sekali kamu buat kesilapan. Kali pertama kamu silap dapat UN 15 dulu. Kamu dah silap dah. Sebab kamu ingat betul apa yang lebay cakap. Sekarang ni kamu dah tahu. Stop lah. Oh, kadang tak berani nak alih sokongan. Oh, pasal apa? Islam. Islam tak ajar buat fitnah macam tu. Ya. Dah fitnah-fitnah, lepas tu tak maaf Bila nak buat mahkamah, minta maaf. Macam Razman tu. Kan? Bila Razman tu. Dia menang jadi wakil rakyat. Kan? Sepatutnya dia rasa ragu-ragu tahu tentang kemenangan dia. Gaji yang diterima sebagai wakil rakyat tu sepatutnya dia ragu-ragu. Sebab apa? Dia menang kerana kempen dia tu. Kempen dia dengan fitnah. Mungkin mengakibatkan dia menang. Apakah dia bangga dengan kemenangan macam tu? Kemudian bila masuk mahkamah nak kena saman ke Anwar nak saman dia 5 juta. Oh, dia pun takut kalau kena saman, kena bayar 5 juta, hilang kerusi. Kerusi adun dia akan hilang. Lebih baik dia minta maaf. Anwar Ibrahim ni pula, dia dulu kita tahu perangai dia. Dia mudah maafkan orang. Mahathir yang buat macam-macam kat dia pun dia maafkan. Mahathir yang mengakibatkan dia masuk penjara, kan, diaibkan, ditelanjangkan, kan, diaibkan dalam TV dan radio. Seorang abah masa tu mengaibkan dia waktu tu. Mudah je dia maafkan Mahathir. Setakat Razman tu lagi mudahlah dia maafkan. Tapi oleh kerana sifat pemaaf Mahathir ni, dia ambil kesempatan. Sebab tu hari-hari ada fitnah untuk dia. Itu pun Mahathir kata dia diktator, dia zalim. Cuba kalau Mahathir nak tengok kau buat macam tu. Lama dah kau kena masuk tanpa bicara. ISA lah kau. Ini sampai ada pemimpin macam Cikgu Bat. Dia kata Perdana Menteri ni dajal. Kan? Dia bebas di luar lagi. Cikgu Bat tak kena apa-apa pun. Kalau zaman Mahathir dia kena dah tu. Ada budak muda yang percaya. Bila Mahathir kata, oh Anwar ni diktator. Sedangkan mereka tak hidup zaman Mahathir dulu macam mana. Mahathir dulu je Perdana Menteri. Kalau kau orang ceramah macam ni, kena ganggu dengan polis lah. Nak ceramah pun susah waktu tu. Dengan nak minta permitnya lagi. Kemudian kalau buat ceramah, ada roadblock lagi kita buat ceramah. Ada polis naik atas pentas, rampas mikrofon. Ini berlaku masa Anwar dulu. Waktu Anwar Pemangkang. Di zaman Mahathir. Tak tengah ceramah, polis naik atas pentas, rampas mikrofon. Belum kira lagi yang berdemonstrasi kena sembur dengan FRU, dengan gas pembenih mata. Kan? Zaman Mahathir. Zaman reformasi. Tapi dah setahun lebih, baru setahun lebih Anwar jadi Perdana Menteri, engkau berdemo, pernah kena kacau kat polis? Ada FRU pergi perambat engkau? Tak ada. Ceramah engkau pernah kena ganggu? Tak ada.
Ada polis pergi kacau ganggu ceramah kau? Tak ada. Ada sesiapa masuk penjara tanpa dibicarakan? Tak ada. Semua melalui proses mahkamah. Zaman Mahathir tak ada. Tangkap masuk dalam. Bicara pun tidak. Tahan bawah ASA. Kan? Tak kira orang Melayu ke Cina ke, golongan agama pun pernah kena tahan bawah ASA. Anak tu guru Nek Aziz pun, Nek Adli tu pernah kena tahan ASA. Zaman Mahathir. Tu yang menyekat peruntukan di Kelantan. Mahathir. Menarik balik royalty. Zaman Mahathir. Tapi Mahathir dilantik sebagai penasihat dia sekarang. Belia kena benci rasuah abang. Assalamualaikum Abang. Firdaus. Salam. Yalah, diorang tak rasa lagi. Dulu Abang Wan dah rasa pada zaman dulu. Tahun tu Mahathir memerintah. Abang dia pergi demo, kena tahan. Ramai yang sahabat-sahabat kita kena tahan. Sampai penjara, masuk penjara. Mereka tak faham macam tu. Saya generasi baru pun, saya baca sejarah dan faham apa yang Anwar buat pada masa itu. Betul tak Abang Wan? Betul? Jadi benda tu kita kena tahulah perjuangan Anwar sekarang ni sebagai Perdana Menteri sama macam dulu juga tahun 1998 semasa dia jadi TPM. Itu sama je, tak ada perubahan. Double Aku turun jap. Abang Wan naik balik. Saya double yang kot. Kenapa tu? Kena kempen. Wah. Kenapa dia turun tadi? Suara double. Double? Hello? Okey tak? Double tak? Tak ada Double lagi lah. Double ke? Lain aku. Aku dengar okey je. Tak tahulah diorang cakap bawah. Jadi macam ni lah maksudnya. Perjuangan Anwar sekarang ni sama rasuah, membantah rasuah. Daripada tahun 98 dia nak bantah rasuah. Sama je sekarang. Apa yang diorang nak? Apa lagi korang cakap Anwar tak bawa kerja, Anwar ni tak bawa ekonomi. Itu yang saya rasa hairan. Korang ni tak baca sejarah apa yang kau bawa, kau bawa narrative sentiment ni. Ada kau baca sejarah tak? Macam mana Anwar Ibrahim bawa? Apa yang dibawa pada zaman tu? Tu Mahathir kalau benda yang jahat kau nampak dia benda baik. Memang betul kita tak menafikan pembangunan masa tahun 1998 masa zaman tu. KSCC, Menara KL, Litas Sepang, semua memang betul untuk negara. Tetapi di sebalik dia sebagai menteri, pada menteri pada masa tu, kita tak tahu apa dia buat. Projek-projek mega dibuat diberi kepada anak beranak. Itu kita tak tahu. Itu kita nak bongkar sekarang ni. Anwar ni nak bongkar tapi cara dia proses yang betul. Pergi ke mahkamah, biar mahkamah menentukan apa yang dia ambil, apa yang dia curi duit rakyat, apa yang projek-projek dia ambil, itu kita tak tahu. Itu proses yang betul. Ke semua, Abang Firdaus, Abang Wan. Jadi benda tu kena belajar sejarah. Kalau kita generasi muda macam saya ni, baca. Kalau kau dapat maklumat lain, membaca. Cari maklumat lain. Cari maklumat yang betul. Jangan kau baca satu pihak, mendengar satu pihak, itu menggambar kau tu taksub sangat. Cakap kita orang taksub. Satu statement yang saya nak katakan Saleh Iskandar. Statement. Kau nak menghentam PKR, adakah kau ahli PKR? Hasan Karim ke apa ke, itu hantar dorang. Sebab dorang orang lama. Saya hormati dorang, Hasan Karim. Tetapi kau nak katakan Rafizi dengan Anwar bergaduh, bab mana kau nak cakap Rafizi dengan Anwar bergaduh, bertengkar ataupun tak persepahaman? Aku nak tahu. Bab mana dapat maklumat tu. Betul tak Abang Wan? Okay, silakan sahabat Abang Wan semua. Okey, betul. Firdaus? Abang. Ada kena buat kempen. Wah. Apa ni Aiman Hadi naik ada orang call pula.
Yalah, kita dulu demo pergi jalanan, demo jalanan, itu kita tahu sebab apa. Kita nak mengengkang Tuan Mahathir. Kita nak tak setuju apa dia buat tu, kita nak mengengkang kat demo. Sekarang ni, kau nak buat demo tu apa? Apa yang faedah kau nak buat demo jalanan ni? Apa yang kau nak bawa? Sebab apa? Anwar tak bekerja. Anwar ekonomi tak menaik. Rakyat susah. Kita tengok rakyat tak susah. Saya tak susah pun. Okey je. Rezeki ada, Alhamdulillah. Itu je. Itu yang kita cakap. Korang tak ada pengalaman masa zaman dulu macam PAS ni. Dengan korang yang sekarang ni, anak-anak muda. Tidak tahu perjuangan dulu. Apa yang dibawa oleh arwah Fazino, arwah Tok Guru. Perjuangan dia, sebab tu dia setiap kawan. Tiga-tiga ni setiap kawan dengan Anwar. Itu yang saya cakap. Apa yang korang cakap yang... Saya kesian lah. Saya tengok kesian PAS ni sekarang. Terutama presiden dia ni, aduh, ya Allah ya Tuhanku. Cubalah teliti balik. Itu je lah. Abang Fidaus, silakan. Okey, Aiman, sudah ready? Assalamualaikum bang. Sorry bang. Okey bang, sorry bang. Saya sambung bang. Hello. Abang continue dulu bang. Ya, teruskan, Nanti saya sambung. Aiman. Teruskan. Ha? Bang, isu dia sorry bang. Saya tertekan tadi. Isu dia apa sebenarnya bang? Ini isu umum dia. Tadi aku cerita pasal Mahathir, pasal PAS itu lah pun. Cuma macam ni ya bang, sebab kita banyak duk cerita perkara-perkara yang untuk pertahankan kerajaan ni. Cuma bagi saya lah, mungkin kita kena buat koreksi sikit, postmortem sikit berkaitan dengan kerja-kerja kementerian lah. Macam hari ni antara benda yang menarik juga, walaupun ringgit kita jatuh, sepatutnya ia menjadi ruang kepada kita untuk menarik kemasukan pelabur dan juga pelancong dalam negara kita, sebab dia akan menyebabkan kos mereka akan jadi rendah. Tetapi kenapa perkara ni bukan tak berlaku, tetapi tidak dilihat oleh masyarakat bahawa ini adalah sebuah kejayaan yang luar biasa di kalangan sejak pemerintahan PMN ni lah. Sebagai contoh kan, kalau kita lihat, okey, jumlah pelancong yang masuk ke negara kita tahun lepas antara yang tertinggi berbanding negara Asia lain, dan kita lebih tinggi daripada Thailand, sedangkan rakyat kita beria nak pergi ke Thailand kan. Okey, cuma macam saya ulang tadi dekat Room Risk pun, sebab dalam konteks pelancongan, rakyat tak nampak ada pelancong dalam negara kita. Sebab apa? Kalau dulu kemasukan pelancong ni daripada orang yang handsome macam abang kan, hidung tinggi apa semua tu kan, dah buka nampak hidung tinggi kan. So orang yang hidung tinggi jalan tinggi daripada kita, rambut blond-blond apa semua kan, putih. Tapi hari ni bila kata pelancong, kita tak nampak pelancong-pelancong Mak Saleh ataupun Eropah yang datang ke negara kita. Tetapi statistik menunjukkan berlaku peningkatan daripada jumlah pelancong ke negara kita. Okey, terutamanya pelancong daripada negara China. So kita tak dapat detail lah, sebab mungkin sama muka iras dengan lokal Cina ataupun dengan orang kita sendiri. So walaupun kata tak ada pun pelancong dekat Kelantan, tak ada pelancong, memang orang tak pergi Kelantan sebab Kelantan tak ada apa nak pergi, mandi pun tak boleh. Jadi bila jadi macam tu, walaupun statistik menunjukkan 26 juta pelancong masuk, jauh lebih tinggi daripada Thailand, okey, tapi ia dilihat sebuah kerajaan yang gagal menunjukkan kelebihan kepada negara kita. Padahal orang yang cerdik macam KJ tu pun ada menyentuh perkara ni dalam podcast dia dengan Syarif tu kan. Dia kata tak ambil kesempatan, tak ada pelancong. Padahal pelancong dah masuk dah dalam negara kita. Okey, dan cuma dekat sini lah saya rasa ada satu kelemahannya adalah berkaitan dengan KP pelancongan dan sebagainya lah. Okey, KP bukan menteri tapi KP ketua tourism tu kan. Sebab di sini walaupun dia ada PhD kan, dia kena pecat lah 2 hari 3 hari lepas, kena pecat besok, kena pecat hari Isnin. So ditamatkan jawatan dia, sedangkan dia baru dilantik bulan 4 tahun lepas. Okey, ditamatkan jawatan sebab alasan daripada menteri menyatakan bahawa dia tak perform dan dia gagal untuk nak bawa pelancong masuk ke negara kita. Sebagai contoh, deal dengan pelancong yang masuk daripada Thailand berapa, 2 juta lebih ke apa yang dibuat, adalah hasil daripada menteri sendiri, bukan daripada KP pelancongan. Sepatutnya KP lah yang pergi deal dengan mana-mana negara pelancong dan mempromosikan Malaysia. Jadi itu yang menyebabkan dia dipecat lah. Tetapi perkara ni walaupun berlaku, okey, ni mesti walaupun kata sebab KP orang Melayu,
yang tu orang Cina daripada Sabah Sarawak, jadi main isu resih balik kan. Sedangkan kita nak menyelesaikan masalah negara kita, kita perlukan apa support daripada kementerian-kementerian yang perform. Kalau tak perform, nak tak nak kita kena ketepikan dia, tukar jabatan ke apa ke, mungkin dia tak sesuai berada di kementerian tersebut walaupun dia mempunyai PhD dalam bidang pelancongan kalau tak silap saya. Okey, sebab saya selalu kata pada kawan-kawan saya, ilmu dan kecerdikan dan kejayaan tu kadang-kadang dia tak selari tau. Mungkin dia belajar dari segi teori dengan title apa semua, tapi dia tidak boleh membawa kejayaan kepada kementerian tersebut. Contohnya, okey, so di sinilah saya lihat kerajaan ni gagal menonjolkan apa kejayaan yang kita buat. Kalau kita kata walaupun ramai orang-orang kita pergi Thailand apa benda semua kan, okey, dia kata duit Thailand tinggi banding dengan duit kita, tetapi kenapa orang kita pergi ke Thailand, melancong ke Thailand? Sebab dia, okey, harga barang dekat Thailand tu murah. Jadi orang suka melancong dekat Thailand. Okey, sebagai contoh kan, kalau kita makan dekat Malaysia RM8, okey, nasi goreng biasa, tapi kita pergi Thailand, kita boleh makan RM6 dengan nasi goreng yang lebih sedap dan ada seafood apa benda semua tu kan. Jadi orang suka dekat sana. Tu menyebabkan pelancong lokal kita tak melancong dalam negara sebab harga mahal. Dengan apa kelebihan di negara jiran kita lah. Okey, di sinilah kita nak bagi tahu bahawa walaupun duit Thailand tinggi tetapi harga barang dia murah. Sebab apa? Sebab Thailand sekarang ni mengalami masalah deflasi. Okey, maksudnya dia punya inflasi tu negatif lah sekarang ni. Macam kita 1.5, 1.6. Okey, lebih baik berbanding dengan Thailand. Sebab orang kita boleh berbelanja walaupun ada sedikit kenaikan harga barang. Okey, di Thailand, orang dia jimat dan mengharapkan pelancong-pelancong daripada kita lah, terutama daripada orang Malaysia ni yang pergi ke Thailand lah. Okey, tu benda yang berlaku sekarang ni lah. Okey, sebab orang-orang kita ni, dia tak suka berfikir. Dia suka nak satu benda, duit jatuh, ni apa semua. Kalau pecat kementerian tu orang Melayu, menteri bukan Melayu, KP kan. Jadi digunakan. Sedangkan kita tak boleh nak kira sentimen lah. Sekarang ni kita nak maju ke depan. Kita nak KP ni, orang Melayu yang hebat ni kerja perform dekat kementerian, bangunkan negara. Dan alasan yang diberikan oleh KP pun, dia mengajak, memberi nasihat, memberi tekanan kepada menteri, memberi tekanan kepada KP beberapa kali tau. Kita nak majukan negara, kita nak tarik pelancong, tu yang dia repeat. Bukan kita nak kat mana. Aku nak mencelah Aku ambil statistik International Tourism Arrive untuk 2023 tahun lepas Kita paling tinggi 26 million million bukan billion, million. Berbanding Januari ke November 2023. Berbanding dengan Thailand, kau tengok Thailand hampir dengan kita 24.6 million. Jadi apa yang tu pelancong yang tak datang kat Malaysia? 26 million ni. KJ pun salah dekat situ tau. KJ pun salah sebab kata tadi, sebab yang datang tu okey, hidung kemek macam kau, tapi mindset orang Melayu dia nak yang handsome macam host. Hidung tinggi, kepala blon-blon kan. Jangan kau tutup room nanti. Kau jangan Iman, nanti kena tutup room ni. Aduh. Okey, so aku ambil statistik. Tadi Aiman sebut tentang KP pelancongan kan, KP. Yang kata tak boleh, yang telah ditamat keperkhidmatan. Yang sebenarnya dia kontrak. Satu pertama sekali dia kontrak. Memang berhaklah orang kontrak ni, bila kau tidak ada prestasi yang memuaskan menteri, dia akan tamat keperkhidmatan. Yang kedua, dia dah 36 tahun. Betul? Dia duduk di jawatan tu 36 tahun. Cuma di bawah kerajaan kita, dia perbarui, baru lagi. Tapi dia dah duduk di situ 36 tahun. Maknanya dia dah bertuah dah. Susah orang dapat kontrak sampai 36 tahun ni. Banyak orang yang kerja kontrak, jawatan kontrak, kadang 3 tahun je habis. 3 tahun pergi orang lain pula, pergi pulau orang lain kan. Maknanya dia kontrak tu dah 36 tahun ada kan. Sepatutnya kalau tidak mempunyai prestasi yang baik pun, yang patut berhentilah bagi orang lain pula. Mungkin orang lain lebih baik, lebih mampu lagi kan untuk pikul tugas itu. Kau pun dah lama. Kan? Tapi kalau dah 36 tahun saya minta permanent terus. Betul tak kawan? Tak, dia mungkin jawatan tu memang dia tetapkan sebagai kontrak lah untuk jawatan tu. Okay lah, jadi mana kau disambung banyak kali sampai Kerajaan Madani ni, bila menteri mungkin tidak berpuas hati ke, atau menteri nak bagi pulang orang lain. Kan, kau masih ada kita bawa dengan dasar lama ke, ataupun kau tak boleh nak ikut konsep Malaysia Madani. Jadi kau tak sesuai buah Kerajaan Malaysia Madani, maka kita bagi pulang orang lain lah. Jadi tidak masalah, kontrak biasa lah. Itu pun dah bersyukur lah tu.
Lama dah kau duduk situ. Kan? Itu lah cakap. Kalau Kalau kau tengok senator pun baru 3 tahun. Orang yang lantik senator 3 tahun tukar. tapi dia Okey. menggunakan modal untuk nak bawa untuk orang marah. Orang Melayu kita marah. Modal tu. Assalamualaikum Pak Muan. Waalaikumsalam. Salah Melayu. Okey, semua pengohor semua minta maaf ya. Saya nak cakap satu lah tentang pelancongan ke Thailand ni. Ya, sebab saya dalam NGO pelancongan saya boleh faham sangatlah. Ya. Sebenarnya kita tak boleh nak halang pelancong untuk nak melancong ke mana saja baik dalam negara atau di luar negara. Kita tak boleh halang. Itu orang punya minat. Mungkin dia dah buat dan melancong di sini, dia akan melancong ke sana. Itu tak boleh kita tak boleh halang. Ya, tapi satu aja yang saya nak minta kerjaan kita ni, terutama Kementerian Pelancongan dan Budaya, kita banyak tempat-tempat yang cantik-cantik terutama di sempadan Thailand. Baik di Kelantan, di Kedah ataupun di Ulu Perak atau di Perlis. Kita banyak kawasan-kawasan menarik. Kenapa kita tidak? Kita tarik pelancong Thailand masuk ke negara kita supaya ada seimbang. Itu yang sepatutnya kita buat. Macam di Kedah ya, di Hutan Bulu Muda ada terowong komunis. Ya, terowong komunis masa zaman komunis dulu ada. Kenapa tak dibangunkan tempat itu untuk tarikan pelancong dan orang Thailand juga boleh datang ke sana dan juga menarik orang-orang Malaysia untuk ke tempat kita sendiri. Tapi kita tak ada, kita tak buat semua tu. Itu yang saya minta. Macam tasik-tasik di Kedah ni tak ada 5 tasik. Kita boleh naik jadikan aset pelancongan. Itu Okey, tapi salahnya Kedah ni pelancongan dia tak utamakan. Itu saya cakapkan. Abang Rahim daripada NGC pelancongan NGC pelancongan. Tapi ada Ya, tak saya nak saya cakap? dengan NGO pelancongan pedas. Okey, pedas. Saya nak tanya Ya, Abang pedas Rahim dan, sendiri pertubuhan jangan pelancongan terasa lah. nanti. Saya jangan terasa lah. Di Kedah saya tahu Kedah banyak tempat-tempat pelancongan. Sungai Batu. Kita tahu Sungai Batu tu ada tempat warisan, tempat dijumpa kapal di Sungai Batu. Adakah negeri ataupun pentadbiran negeri ni membantu pada NGO ataupun agensi pelancongan di Kedah? Saya nak tahu. Tak ada tuan. Tak ada. Yes, Sebab apa? itu Sekarang yang yang the ada point. di Kedah ni sekarang ni atas swasta sendiri. Atas daya usaha swasta sendiri. Kalau kerjaan negeri, tapi ada juga kerja Kementerian Pelancongan dan Budaya Motek ada bantuan. Terutama dia bagi kos untuk memandu pelancong, kursus untuk kursus asas homestay. Macam-macam kursus dia orang bagi. Itu memang asal dia saya Abang Rahim. Itu memang asal. Tapi masa tempat-tempat di Kedah, Abang cakap tadi tempat macam di kawasan-kawasan yang ada pelancongan, ada tasik-tasik. Sebab saya cakap, kerajaan pun tengah berusaha. Menteri Pelancongan saya tak boleh nak tahulah sebab dia bukan parti kami. Bukan Menteri Pelancongan je. Kalau kau tengok, baru ni Perdana Menteri pergi ke Thailand, duduk di sempadan tu. Bersama dengan Perdana Menteri Thailand dan mereka bincang tentang pelancongan juga. Sebab tu PMX bawa Sanusi datang. Walaupun Sanusi tak dijemput. Tapi PMX jemput Sanusi sebab biar Sanusi sendiri tengok bagaimana PMX ni nak menjayakan pelancongan. Maknanya bertukar-tukar tempat. Berbincang dengan Perdana Menteri Thailand, engkau bawa tempat aku bawa tempat engkau. Sama-sama bangunkan tempat tu untuk pelancongan. Ini PMX usaha setakat itu je. Selebihnya kerajaan negeri kena ikhtiar.